Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syaikh al-mu'allif al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma takhafu ayyuhal mustarsyidu an takuna mudayyan li syai'in min hadhihi alwajibati bal li aksariha wa tashtaghilu bi salati tatawwu'i wa shaumin nafli fatakunu fi la syai'. Wa tatruku wa rubbama anta musirrun ala ma'siyatin min hadhihi al-ma'asi tastawjibu bihan nar wa tatruku mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin tabtaghi bihi qurbatan ila Allah azza wa jalla fatakunu la fi syai'. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama, anjuran Masjid Bukit Indah Ampang, menggunakan kitab Minhajul Abidin, tata cara ahli-ahli ibadah, ataupun diterjemahkan di sini Jalan Para Abid, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi dalam Al-Aqabatul Ula, daripada 7 dakian yang perlu didaki dengan jayanya untuk seseorang itu menjadi sebenar-benar ahli ibadah. Maka dakian yang pertama adalah dakian ilmu. Setelah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyentuh tentang kepentingan ilmu akidah yang menjadi tunjang dan asas agama seseorang, kemudian menyentuh tentang kepentingan ilmu fiqh, ilmu hukum hakam yang menjadi panduan amalan seseorang, lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala masuk kepada menekankan kepentingan ilmu tasawuf, ilmu yang memfokuskan kepada batin, kepada kerja-kerja hati, kepada ibadah yang batin, dan juga mengelakkan daripada maksiat yang batin. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau tuan-tuan ada kitab yang diterjemahkan oleh ayahanda saya ni, Sebahagian terjemahan itu di muka surat 29, paragraf yang terakhir ni.
Jadi ada versi bahasa Arab sebelah kanan, versi terjemahan bahasa Melayu sebelah kiri. Muka surat 29. Adakah kamu tidak merasa takut, wahai orang yang mencari jalan kebijaksanaan? Tidakkah kamu merasa takut bahawa kamu itu mensia-siakan salah satu daripada kewajipan-kewajipan ini? Bahkan boleh jadi kamu sebenarnya mensia-siakan kebanyakan kewajipan-kewajipan batin tadi. Sebab yang batin ini kadang-kadang kita tak ambil hirau. Ada orang yang zahir pun dia tidak ambil hirau. Dia tak kisah pun tinggal ibadah, dia tak kisah pun tak semayang, dia tak kisah pun tak tutup aurat, dia tak kisah pun mengumpat, khianat dan sebagainya. Tapi untuk orang yang sudah ada kesedaran agama, dia mengambil berat, tidak tinggal solat, tidak buat khianat, tidak mengumpat itu dan ini. Tapi boleh jadi dia masih lalai daripada melakukan kewajipan-kewajipan yang batin. Lalu kamu itu menyibukkan diri dengan melakukan salat sunat, dengan melakukan puasa sunat, padahal kamu itu tidak mendapat apa-apa. Zahirnya buat ibadah, tapi bila dinilai dengan batinnya zero, kosong. Bahkan boleh jadi kamu itu adalah orang yang mengekali melakukan maksiat daripada maksiat-maksiat batin ini, yang menjerumuskan kamu dengan maksiat batin itu ke dalam neraka, waliyazubillah. Dan kamu itu meninggalkan perkara-perkara yang halal daripada makanan dan minuman, atau kamu meninggalkan tidur dengan dakwaan kamu itu mencari hampir diri kepada Allah Ta'ala. Ada orang dia zahirnya warang, makanan-makanan yang syubhat, ya, misalnya tak ada cop halal, ya, tak ada cop halal bukan kata mesti haram. Ya, kedai-kedai maklum-maklum kita kat kampung tu, dia tak ambil cop halal jakim, maka kedai dia tak ada cop halal. Maka adakah makna makanan di situ haram? Tidak. Cuma tidak disemak, tidak dapat pengesahan. Setengah orang tak mau, tak ada cop halal jakim, saya tak mau makan. Saya mana kedai nak makan mesti ada cop halal. Padahal masih halal dia makan, kerana zahirnya halal, yang masak orang Islam, yang jual orang Islam. Tapi dia tinggalkan, tak makan dia, tak minum dia, bahkan mungkin dia berjaga untuk melakukan solat dan sebagainya. Padahal daripada penilaian agama, kamu itu tak dapat apa-apa. Kerana manusia boleh melihat kepada yang zahir sahaja, tetapi Allah Ta'ala yang menentukan pahala dosa, Allah melihat juga kepada yang batin. Qala rahimahullah ta'ala wa ashaddu min zalika kullihi annaka takunu fi aslil amali. Dan yang lebih parah daripada semua itu, anda sebenarnya menjadi tawanan angan-angan. Kita ni jadi tak buat ibadah kerana kita panjang angan-angan. Kita rasa seolah-olah umur kita tu di tangan kita. Nantilah, ya, sekarang sibuk bekerja, berniaga, nanti pencen lah, saya fokuslah pada ibadah. Mana kamu tahu kamu ada umur panjang sampai pencen? Jangan kata sampai pencen, nantilah, petang nantilah baru baca Quran, pagi ni nak rehat dulu. Ada orang umur dia tak sampai petang. Begitu. Ini namanya amal, angan-angan. Natijahnya procrastination, menangguh-nangguhkan kebaikan. Wal amalu maksiatun mahdhatun. Padahal berangan-angan ini, ya, menangguh-nangguhkan ibadah dengan angan-angan kononnya nantilah merupakan satu maksiat semata-mata. Fatazunnu niyata khairin. Sedangkan kamu menyangkakan angan-angan panjang kamu itu niat baik. Nak bertaubat nanti lepas pencen tu kamu sangka itu niat baik. Nak buat ibadah besoklah, kamu sangkakan itu niat baik. Bijahlika bil farqi bainahuma, dengan sebab kejahilan kamu beza antara angan-angan dan niat baik. Memang ada orang
dapat pahala semata-mata niat. Satu orang misalnya nak bersedekah, memang nak bersedekah lah, tak ada nak tanggung lah, nanti aku kaya, nanti aku bersedekah, sekarang ni aku miskin lagi. Alah, sedekah miskin, cara miskin lah. Orang kaya mungkin sedekah sampai 5,000, 50,000. Kalau kita miskin, takkan tak boleh cari RM5, tak ada 50 sen. Tak, dia bukan begitu, dia memang nak sedekah. Sedut-sedut poket, ya Allah, tertinggal pula wallet, dapat pahala. Itu bukan angan-angan, dah niat baik, tapi terhalang, sudah ditulis pahala bagi dia. Itu rahmat Allah Ta'ala. Orang yang niat baik lalu terhalang amalan baik itu telah ditulis kebaikan untuk dia. Berbeza orang yang niat jahat, masa dia niat belum tulis lagi, dah dia buat baru tulis. Kalau dia cancel tu dapat pahala kerana meninggalkan niat jahat tadi. Wa taqarubihima fi ba'dil wujuh, dan kerana kamu itu jahil bahawa ada persamaan antara panjang angan-angan dengan niat yang baik pada sebahagian segi. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin fatazunnuhu tadarruan wa ibtihalan ila Allah azza wa jalla. Dan demikianlah kamu sebenarnya berada di dalam kemaksiatan, keluh kesah dan marah kepada takdir Allah, lalu kamu menyangkakan bahawa kamu itu sedang tunduk memohon kepada Allah Ta'ala. Ada orang sangka dia sedang berdoa tadarruk, khusyuk kepada Allah, ya, ya Allah begini, ya Allah begini, padahal dia sedang tidak redha. Memang kita dituntut berusaha dan berikhtiar, tapi ada kalanya bila Allah takdirkan sesuatu perkara berbeza dengan kehendak dan keinginan kita, kita kena redha. Kita kena terima benda itu sebagai takdir Allah. Tapi ada orang tak mahu, dia dengan tinggi suara dia seolah mendesak Allah Ta'ala, ikut macam dia nak, seolah-olah dia menjadi tuan, memerintahkan Allah buat begini, Allah kena buat begini, sekarang juga ya Allah. Tidak demikian. Memang ud'uni astajib lakum, doalah kepada saya, nescaya saya akan perkenankan doa kamu. Tapi kita kena faham sebagaimana diterangkan oleh al-arifin, golongan-golongan yang arif billah, iaitu Allah Ta'ala memperkenankan doa seseorang pada apa yang Allah pilih, bukan pada apa yang kamu pilih. Kamu mungkin pilih nak kaya, tapi Allah lebih tahu bahawa kamu nak kaya itu kerana seakan kamu kekayaan itu akan membahagiakan kamu. Padahal Allah lebih tahu bahawa kamu itu kalau kaya sekarang itu akan membawa kecelakaan dan kesengsaraan, dan Allah perkenankan hasrat kamu untuk bahagia dengan cara Allah tidak kayakan kamu pada masa itu, mungkin pada masa akan datang, kerana Allah Ta'ala memperkenankan doa seseorang pada masa yang Allah pilih, bukan pada masa yang orang itu pilih. Bayangkan berapa ramai daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in, generasi-generasi umat Islam selepas dari itu yang berharap dan bercita-cita kalau mereka lah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atustahanna al-Qustantaniyah wala ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh dzalikal jaysh." Akan dibuka kota Konstantinopel, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik-baik ketua perang adalah ketua perang yang membuka kota Konstantinopel. Jadi bila berlaku janji yang diceritakan oleh Nabi SAW lebih kurang 800 tahun selepas kewafatan Nabi SAW, jadi Allah akan jadikan apa yang Allah telah tetapkan, tapi tidak semestinya pada masa yang kita jangkakan, tapi pada masa yang Allah pilih. Ada tadi yang minta saya cerita tentang ucapan nikah saya di Seri Perdana 11 Disember. Jadi teringat cerita pasal masa ni. Kan Perdana Menteri Malaysia kita sekarang ni, beliau berusaha nak jadi Perdana Menteri lama. Saya ingat saya tahun 98 masa saya belajar di Jordan. Saya balik sejak cuti. Masa tu pun sudah ada gelombang reformasi, apa, orang turun ke jalanan.
Tapi bila Allah perkenankan cita-cita beliau nak jadi Perdana Menteri, lama, 98, 2022 baru jadi Perdana Menteri. Kalau ikutkan, beliau nak jadi lebih awal lagi. Tapi saya beritahu mungkin selepas apa yang berlaku, beliau jadi Perdana Menteri dalam keadaan lebih matang, lebih sabar, lebih bijak, lebih itu dan lebih ini. Wallahu a'lam. Jadi ada orang marah juga saya berucap tu. Kata dia, ustaz ni penjilat, kata dia. Oh, dulu ustaz tak sokong dia jadi Perdana Menteri. Sekarang ustaz awal-awal sudah pergi jilat dia. Pertama saya beritahu, saya sebagai rakyat Malaysia, saya sokong atau tak sokong seorang ahli politik dalam cita-cita politik dia, itu adalah hak demokrasi saya. Kan gitu. Dan saya pergi ke sana bukan untuk meminta jawatan, bukan untuk mengatakan Datuk Seri saya ini adalah penyokong tegar Datuk Seri semenjak zaman diplomasi, tak ada. Ceritanya kawan saya telefon, kata dia, ustaz ada nak buat program di Seri Perdana hari Ahad. Nama ustaz dan nama seorang lagi ustaz disebut untuk bercakap dalam majlis tu. Mereka sebut dua nama ustaz, kata dia. Nama Ustaz Engku dan lagi satu orang Ustaz Raja, Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Saya kata mereka ni siapa? mereka sebut nama ustaz mereka tu siapa? Dia kata mereka lah, Jabatan Perdana Menteri, pegawai di situ lah yang sebut. Okey. Habis nak suruh saya berucap lah. Alah, ustaz bagilah apa cadangan tentang ahli sunnah wal jamaah ke apa ke. Boleh lah. Kalau setakat untuk bagi cadangan, insyaAllah boleh lah. Jadi saya pergi. Pertama saya ucapkan tahniah lah kerana beliau dilantik. Tapi saya kata boleh jadi juga takziah, kerana dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan mas'uliyah, tanggungjawab dan jawatan ini, apa Nabi SAW beritahu? Ketika itu yang minta jawatan bukan calang-calang orang, sahabat baginda sendiri yang soleh, yang baik, iaitu Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ahli ibadah. Ala tastakmilani ya Rasulullah, takkanlah baginda tak mahu nanti saya jadi buat satu tugas. Nabi SAW terus terang saja. Nabi tepuk bahu Sayyidina Abu Zar dan berkata, innaka dha'if, sesungguhnya kamu itu lemah. Bukan kamu itu tak baik, tapi nak pikul tanggungjawab ni tak memadai orang baik saja. Kadang-kadang orang kagum ustaz pandai ceramah, saya rasa ustaz je lah naik pegang jawatan. Belum tentu ustaz boleh pegang jawatan. Dia ceramah mungkin bidang dia, tapi nak berdepan dengan keperluan rakyat, ya, nak cari apa solusi, tak semua orang mampu. Jadi sahabat Nabi pun Nabi kata kamu lemah, maknanya tak layak. Wa innaha khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah, dan sesungguhnya amanah tanggungjawab ini merupakan kehinaan dan penyesalan bila hari kiamat lah. Dunia tak kira lah dapat jawatan, syong lah, buat keduri kesyukuran lah dapat jawatan di dunia. Tapi di akhirat Nabi SAW beritahu dia adalah merupakan kehinaan dan penyesalan, illa, kecuali. Jadi saya beritahu lah, yang norm adalah menyesal, yang exceptional baru, yang memenuhi tanggungjawab itu baru dia tidak menyesal. Jadi saya kata kita sama-sama doa lah, moga-moga yang Amat Berhormat ni termasuk yang exceptional. Bila dia exceptional, dia tunaikan tanggungjawab dia, layak untung, dan dia beruntung di hari akhirat. Tapi kalau dia normal, bila dapat jawatan tidak menjalankan tanggungjawab, kita rugi, dan beliau juga rugi di hari akhirat. Kemudian saya kata, saya cadangkan Datuk Seri tak perlu fokus kepada mengekalkan kuasa. Ini bukan nak cerita politik, nak cerita nasihat yang kita berikan, pandangan lah, pandangan dan cadangan. Tidak perlu fokus kepada mengekalkan kuasa, kerana hakikatnya macam mana pun manusia cuba menjatuhkan Datuk Seri, mereka tidak akan berjaya sebelum sampai masa. Dan bagaimana manusia cuba nak mempertahankan Datuk Seri pada kedudukan ini, mereka juga tidak akan berjaya kalau sudah sampai masa. Dia, Allah yang meletakkan Datuk Seri pada kedudukan ini, dia juga yang nanti satu masa akan mengalihkan Datuk Seri pada kedudukan ini. Jadi tak payah sibuk kerja Allah.
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau yang memberi kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau yang menarik kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Tapi kita tak nampak di negara kita sudah 60 tahun berkuasa, jatuh. Ada yang 22 bulan jatuh, ada yang 18 bulan jatuh, yang baru naik pun kita tak tahu. Maka ketepikan itu fokus kepada meninggalkan legasi yang baik. Buat benda yang betul. Pertama, saya cadangkan biarlah dikenang sebagai orang yang berjaya mengekang ekstremisme. Sikap melampau, baik melampau dalam bentuk semua benda nak dihalalkan, ya, liberal sangat, atau dalam bentuk semua benda nak diharamkan, ini tak boleh, bid'ah, syirik dan sebagainya. Dan tingkatkan intelektual Islam. Yang kedua, biar dikenang sebagai tokoh yang berjaya merealisasikan perpaduan. Sebab kadang-kadang perpaduan ni hanya retorik, cakap saja kita kena bersatu padu, tapi usahanya mana? Jadi saya cadangkanlah dari sekurang-kurangnya mungkin dari segi bahasa, biar lebih ramai orang yang faham bahasa Mandarin. Sebab rakyat Malaysia, businessman dan sebagainya ramai orang Cina. So kalau kita orang Melayu, orang India boleh faham bahasa Cina, dah kurang gap dekat situ. Dan semua orang yang rakyat Malaysia, tak kira agama, biar dia sikit sebanyak tahu tentang agama Islam. Sebab saya kata tak masuk akal dalam perlembagaan sebut Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan, tapi rakyat Malaysia tak tahu langsung tentang Islam. Sehingga bila sebut Islam, dia kata ni teroris. Islam adalah terorisme. Tak patut, kena ada basic knowledge tentang agama negara. Yang ketiga, saya cadangkan, saya pun tak ingat 3, 4, 5 ya, kalau tukar-tukar tu ya, supaya dikenang sebagai tokoh yang mengangkat Islam yang seimbang, iaitu Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat, supaya diingati sebagai orang yang berjaya mengembalikan kepercayaan rakyat kepada integriti institusi-institusi penting seperti judiciary, PDRM, SPRM. Sebab kadang-kadang ada orang panggil apa, krisis keyakinan terhadap institusi penting. So ini sepatutnya dikembalikan. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, itu contoh. Datuk Ayub itu saya sebut sebagai contoh. Saya kata contohnya kalau nanti orang-orang seperti Datuk Ayub menerajui, mungkin pas saya baca komen-komen dalam Facebook, ramai orang yang confident dengan cara beliau mengendalikan itu without fear and favor. So saya cakap itu yang poin yang keempat. Yang kelima, itulah kata orang kalau dah tua ni kadang-kadang kita lupa. Kata orang Jawa, wis tuek, dah ada benda lupa. Saya tak ingat, nanti tengoklah ya. Yang nak kaitkan di sini adalah yang tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima. Mungkin satu masa dulu kita bukan penyokong beliau, tapi kan beliau naik dia tidak akan keluar daripada takdir Allah. Maka kita cubalah yang terbaik melihat apa kebaikan yang boleh berlaku dalam apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa takunu fi riya'in mahdin wa tahsibuhu hamdan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya orang menceritakan, na'udzubillah, katalah saya ceritakan tadi dengan niat untuk menceritakan nikmat Allah, pahala. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka ceritakan. Tapi kalau niat tu kerana nak menunjuk-nunjuk, kerana supaya orang puji, itu namanya riak. Siapa yang tahu? Ceritanya sama, zahirnya sama, Allah yang tahu. Maka Imam Ghazali tekankan kepentingan kita itu memfokus kepada ilmu tasawuf. Sekarang ilmu yang fokus kepada batin. Au da'watan linnasi ila khairin fata'khuduhu ta'uddu 'ala Allah subhanahu al-ma'asiya bit-ta'ati. Dan kamu menyangkakan bahawa kamu sedang berdakwah kepada orang ramai, menyeru kepada kebaikan, sedangkan kamu sedang melakukan riak, wal iyazubillah. Lalu kamu itu mulalah membilang-bilang
menyangka-nyangka kemaksiatan kamu itu, menyangkakannya adalah taat. Wa tahtasibus sawabal azima fi mawadi'il uqubat, dan kamu menyangka mendapat pahala yang besar pada tempat kamu sebenarnya berhak untuk dihukum. Ada orang dia buat maksiat dan dia tahu maksiat, jadi sekurang-kurangnya dia dalam keadaan takut, di dalam keadaan nak bertaubat, ya, dia tahu maksiat. Tapi yang ini sebab dosa batin, dia tak sangka itu maksiat, dia sangka dia akan dapat pahala, sedangkan dia berada pada posisi yang orang yang kena hukum. Yang itu yang Imam Ghazali tekankan di situ. Wa tahtasibus sawabal wa fatakunu fi ghururin azim wa ghaflatin qabihah. Lalu jadilah kamu itu berada pada tipu daya yang besar dan kelalaian yang sangat buruk. Bahadihi wallahi musibatun fazi'atun lil amilina min ghairi ilmi. Dan tragedi ini demi Allah merupakan musibah yang sangat teruk kepada orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Dia tak mau, dia tahu ilmu tasawuf ni mengarut dah, ilmu tasawuf ni kotak macam ayat jam. Padahal ilmu tasawuf ni nak ceritanya apa sifat-sifat yang mazmumah supaya kita bersih, buang daripada hati, dan apa sifat yang mahmudah, terpuji, supaya kita usaha untuk masukkan dalam hati kita. Summa ma'azalika kullihi fa inna lil a'mali zahirati ala iqaminal masa'i al-batinati tuslihuha wa tufsiduha. Selain daripada apa yang disebutkan tadi, kenapa penting belajar ilmu tasawuf? Kerana untuk amal yang zahir, dia ada kaitan dengan amalan yang batin. Sembahyang itu amal zahir, ikhlas itu amal batin. Bila kita sembahyang tidak ikhlas, di sisi Allah sembahyang kita rosak. Di sisi manusia dia dah tak bising lah, orang ni dah solat, mana dia tahu kan ikhlas tak ikhlas. Tapi di sisi Allah rosak. Tu sedihuha, kerja-kerja batin ini sama ada memperelokkan amalan zahir, waktu siduha, ada kalanya amalan batin ini membinasakan amalan zahir. Kal ikhlasi wa riya, kalau ikhlas dia jadi elok. Mungkin ada sikit-sikit yang tak jadi zahirnya, bacaan kurang fasih misalnya, pergerakan kurang tepat misalnya, ya mungkin Allah maafkan saja kerana diperelokkan oleh ikhlas dia. Tetapi kalau dia riya, walaupun bacaannya bagus, pergerakannya juga sebagaimana yang sepatutnya, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, rosak amal dia. Wal ujbi, dan dia merasa ujub, dia merasa diri dia lah segala-galanya. Wa zikril minnah, ataupun sebaliknya, dia ingat apa amal kebaikan yang dia berjaya lakukan itu tidak lain tidak bukan hanya dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak adalah dia ujub. Dia fikir kalau tak kerana Allah beri aku ni daya upaya dan juga keinginan, keikhlasan, ya jangan kata nak buat benda-benda sunat, sembahyang fardu pun kita tak lalu. Mungkin bahkan sebahagian pada kita pernah melalui dalam satu tempoh kehidupan dia, memang dia tak sembahyang. Sekarang elok sembahyang. Siapa yang bagi? Siapa yang kurniakan nikmat perubahan tadi? Kan Allah. Semalam saya hadir majlis, saya pertama kali sampai Stadium Shah Alam. Duduk di KL lama, tapi Stadium Shah Alam pertama kali sampai untuk bukan perlawanan apa tu, Malam Cinta Rasul. Jadi saya perasan ada antara yang hadir tu mungkin satu masa dulu bekas gangster, mungkin masa dulu bekas artis. Itu siapa yang kurniakan perubahan dalam hati dia, mahu dia hadir majlis-majlis yang ada selawat, yang ada zikir dan sebagainya? Allah. Dan sebaliknya, na'udzubillah, ada yang dulu elok dan baik, terkali hati dia menjadi jahat. Faman lam ya'rif hadhihi al-masa'i al-batinata wa wujuha ta'siriha fil ibadati zahirati wa kayfiyatal ihtirasi minha wa hifzal amali anha, faqallama yaslamu lahu amaluz zahiri aidan. Maka barang siapa yang tidak tahu amalan-amalan batin
dan daripada sudut mana amalan batin ini memberi kesan kepada ibadah yang zahir, dan bagaimana cara untuk menjaga diri dari kemaksiatan yang batin, bagaimana cara untuk menjaga amalan daripada dirosakkan oleh kerja hati. Maka biasanya sedikit daripada amal zahir dia yang boleh selamat. Bila dia tak jaga amalan batin, amalan zahir juga akan rosak. Fatafutuhu ta'atu zahiri wal batin, maka pada ketika itu kedua-duanya jadi rosak. Yang zahir pun Allah tak terima, yang batin juga merupakan kemaksiatan. Wala yabqa biyadihi illa syaqa'u wal qad, maka tidak tersisalah di tangan dia itu kecuali kecelakaan dan juga kepenatan. Penat saja, pahala tak dapat. Wa hadha huwal khusranul mubin, maka ini adalah kerugian yang jelas. Kalau orang tu memang dia tu tak hirau agama, ya, dia pulun halal haram, so di dunia dia jadi kaya, dia ada jawatan, dia ada pengaruh, ya, lain. Ini orang zahirnya seperti ahli taat, sepertinya ahli masjid, sepertinya ahli ibadah, tapi rupa-rupanya posisi dia zero. Dahlah penat. Yang tadi dia enjoy, bukan kata dia untung, dia pun rugi juga, tapi rugi-rugi dia tahu dia sudah jual akhirat dia siap-siap untuk dunia. Yang ini nampak macam dia berusaha untuk akhirat, rupanya tidak. Maka ini adalah kerugian yang nyata, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Karena inilah sabda Nabi SAW menceritakan tentang ilmu. Sesungguhnya tidur dalam keadaan berilmu itu lebih baik daripada solat dalam keadaan jahil. Jangan salah faham. Jangan kata kita itu kata tak payah semayang lah, tidur je. Bukan. Yang berilmu ni tentulah dia semayang, tapi nak kitanya orang berilmu ni dia tidur dia tu lebih baik daripada orang yang sembahyang jahil. Kenapa? Kerana yang tidur dalam keadaan berilmu, tidur dia sudah jadi ibadah. Dengan niat yang dia tidur, dengan zikir yang diamalkan sebelum tidur, dengan sunnah yang diamalkan ketika tidur, itu ibadah. Orang ini sembahyang tapi jahil, maka sembahyang dia batal, tidak sah. Ataupun zahirnya sah tapi batinnya tidak dinilai oleh Allah Ta'ala, maka rugi. Bahkan ada cerita, ini bukan hadis, ya, cerita kisah orang soleh yang Allah kurniakan dia itu dapat melihat kepada syaitan yang seperti teragak-agak nak mengganggu satu orang sedang solat. Satu sedang solat, satu sedang tidur. Jadi orang ini bertanya, kenapa kamu nak buat apa? Kata dia, saya nak ganggu, nak kacau sembahyang orang jahil supaya dia batal solat dia. Tapi saya risau orang alim tadi bangun jaga jadi betul kan, sia-sia kerja saya. Ini bukan hadis, ya. Ini kisah riwayat. Barangkali orang yang ada kedudukan lah. Kalau sampai boleh nampak syaitan, kita tak nampak syaitan lagi nak bersembang dengan syaitan lagi lah, tak ada. Tapi pengajaran sama seperti dalam hadis, iaitu posisi ilmu itu penting, sehingga kan orang berilmu itu tidurnya lebih baik daripada orang yang jahil bersolat. Bukan berarti orang berilmu tak payah solat, baik tidur je, bukan. Jangan salah tafsir hadis tu. Ada pula orang berilmu tak solat, rugilah macam tu. Fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslihu. Kerana sesungguhnya orang yang beramal dalam keadaan tidak berilmu, dia itu merosakkan lebih banyak daripada dia memperbaiki. Sama juga dalam dunia perjuangan, ya. Kadang-kadang orang tu menyangka dia berjuang untuk Islam, tapi oleh kerana dia berjuang dalam keadaan jahil, maka ada kalanya yang Islam larangnya dia buat. Antara yang Islam larang adalah mengkafirkan saudara seagama. Ada orang atas sebab berbeza kecenderungan politik, dia tergamak mengkafirkan, padahal sama-sama mengucap kalimah syahadah, sama-sama sembahyang, sama-sama puasa. Adakah mengkafirkan umat Nabi Muhammad ini sunnah Nabi? Kan tidak. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang dalam peperangan. Dalam peperangan tersebut
dua sahabat Nabi, satu daripada golongan Ansar, seorang lagi daripada golongan Muhajirin, berjaya menjatuhkan seorang musyrik, seorang kafir harbi dalam peperangan. Lalu ketika mereka ingin membunuh dia, dia mengucap la ilaha illallah. Mendengar ucapan la ilaha illallah, sahabat daripada golongan Ansar undur ke belakang, tak jadi. Sahabat di kalangan Muhajirin, dia terus juga membunuh lelaki tersebut. Lalu berhari-hari Nabi SAW komplain, aqatal tahu ba'da'an qala la ilaha illallah, tergamak sungguh kamu membunuh dia selepas dia telah mengucap la ilaha illallah. Nabi tak setuju. Lalu akhirnya sahabat itu mempertahankan dirinya, mengatakan, wahai Rasulullah, dia hanya nak selamatkan diri dia saja. Kalau dia betul nak masuk Islam, kenapa tak masuk awal-awal? Ni dah berperang dengan orang Islam, dah jatuh, tinggal nak kena bunuh, tiba-tiba dia mengucap, dia bukan nak betul-betul ikhlas nak masuk Islam. Rasulullah tak setuju. Rasulullah menempelak hujah sahabat tadi dengan sabda baginda, adakah kamu itu membelah dadanya dan melihat isi hati dia? Kita menilai dia secara zahir, isi hati kan Allah yang tahu. Kenapa kita nak play God? Kenapa kita pula nak ambil tugas Allah Ta'ala, nak baca hati perut orang? Itu kerja Allah. Zahirnya dia mengucap dia orang Islam. Jadi merosakkan itu lebih banyak sebenarnya. Kalau satu orang itu beramal baik dalam bidang apa sekalipun, kalau tanpa ilmu, maka kerosakan itu lebih banyak daripada kebaikan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ilmi innahu yulhamuhu su'ada'u wa yuhramuhu ashqiya. Allahumma ja'alna minas su'ada. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ilmu itu diberi ilham akan dia kepada orang-orang yang bahagia, dan dihalang dia daripada orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Kalau kita sampai benci kepada ilmu, benci kepada ulama dan sebagainya, kita bimbang, kita menuju kepada syaqawah, kecelakaan. Wal makna wal ilmu inda Allah subhanahu anna ihda shikwataihi alla yata'allama al-ilma thumma yashqa wa yat'abu fil ibadati ala khabtin fama yakunu lahu min dhalika ila al-ana wal iyadu billahi min ilmin wa amalin la yanfa'u. Dan makna daripada hadis Nabi SAW ini, jadi maksud sebenar itu hanya Allah lah yang tahu, kata Imam Ghazali, bahawa salah satu daripada dua kecelakaan orang ini, bahawa dia tidak belajar ilmu, oleh itu dia menjadi celaka kerana amalan dia terbakar, dan dia berpenat lelah melakukan ibadah dalam keadaan yang rosak ibadah dia, maka tidak dapat dia apa-apa melainkan kepenatan. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu dan juga amal yang tidak memberi manfaat. Walihada azumat inayatul ulama'i waz zuhadil 'amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khassatan min baini sa'irin nas. Kerana inilah maka memberi perhatian yang besar oleh para ulama dan orang-orang yang zuhud, yang tidak cinta kepada dunia, dengan memfokuskan kepada ilmu berbanding dengan manusia yang lain. Fa inna madar amril ubudiyyati wa milakil ibadati wal khidmati lillahi rabbil alamin 'alal ilmi. Kerana sesungguhnya taksi urusan ibadah dan juga hikmat kepada Allah itu, ia terbina atas ilmu. Mana kalau elok ilmunya, insya-Allah elok ibadah. Kalau rosak ilmunya, maka rosak ibadahnya. Wa hakadha yakunu nazaru ulil absar wa ahli ta'yid wa taufiqi. Maka beginilah pandangan orang yang mempunyai mata hati dan juga orang-orang yang mendapat pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tabayyana laka bi hadhihi al-jumlati anna ta'ata la tahsulu lil 'abdi wa la taslamu lahu illa bil ilmi fayalzamu idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadati. Kalau kita masih ingat perbincangan kita yang panjang lebar tu, bertitik tolak daripada poin yang Imam Ghazali beritahu bahawa ilmu dan amal kedua-duanya merupakan mutiara yang berharga. Kerana ilmu dan amal inilah diciptakan langit dan bumi. Kerana ilmu dan amal inilah diciptakan jin dan manusia. Tetapi
antara dua permata yang berharga ini didahulukan ilmu. Jadi kata Imam Ghazali ada dua sebab. Sebab yang pertama, supaya ketaatan dan ibadah itu terhasil dan selamat. Kerana tidak akan terhasil ibadah yang sebenar, tidak akan selamat ibadah sebenar kecuali dengan ilmu. Maka kena dahulukan ilmu. Bukan kata tak beramal, tapi dahulukan ilmu. Wa ammal khaslatu saniyatu allati tujibu taqdimal ilmi, adapun ciri yang kedua yang mewajibkan kita mendahulukan ilmu berbanding dengan amal, fahiya annal ilman nafi'a yusbiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatahu. Kerana ilmu yang bermanfaat itu, dia akan membuahkan rasa takut kepada Allah dan gerun kepada Allah. Jadi kalau orang ada ilmu, ada PA bidang agama, Masters bidang agama, PhD bidang agama, tapi tidak ada khasyatullah, tak ada dalam hati dia rasa gerun takut kepada Allah, maka ilmu dia menjadi sia-sia. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja, maknanya eksklusif, hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Mana orang yang betul-betul kenal kedudukan Allah Ta'ala, kenal hukum hakam Allah, dan kenal bahawa yang memberi manfaat dan mudarat hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia ikhlas semata-mata kerana Allah. 1 minit lagi. Jadi InsyaAllah kita sambung seterusnya dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tak tajuk